أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يا باسط ابسط علينا الخير ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين Hukum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung di situ iaitu muka 16. Kita nak cara tentang hukum kita kasih dan juga kita cinta kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo hukum kita kasih dan kita cinta kepada Rasulullah? Mencintai Allah dan Rasulnya merupakan suatu kewajipan. Malah kewajipannya melebihi kecintaan kita kepada sesiapa pun di dunia ini. Jadi hukum kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada Rasulullah adalah satu kewajipan. Satu benda yang wajib kita kena kasih. Malah iaitu lebih-lebih lagi kewajipan kita kasih kepada Allah dan kita kasih kepada Rasulullah itu kena lebih daripada kita kasih kepada sesiapa pun di atas dunia ini. Mana dalilnya? Dalilnya terdapat dalam Quran ayat-ayat yang menyatakan bahawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu perkara yang wajib. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil kata kasih dan cinta kita kepada Rasulullah itu suatu perkara yang wajib kita kena kasih. Allah Ta'ala berfirman Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratu takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Artinya, katakanlah, iaitu ya Muhammad, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah kamu cintainya lebih dari Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya iaitu azabnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi kita SAW goyak kepada umat dia, iaitu kita kena kasih kepada Allah, kepada Rasulullah SAW lebih daripada kita kasih daripada benda-benda yang lain lagi.
Sehingga terhadap abaukum, bapak-bapak kamu, abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan juga harta kekayaan yang kamu dah usaha cari tu, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu takut kerugiannya, perniagaan yang kita duk takut rugi tu, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah kamu, tempat tinggal kamu yang kamu sukai, ahabba ilaikum, benda tu lebih kasih, kamu lebih kasih kepada benda tu lebih daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, maka gapo balasnya dia? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah. Apabila kita kasih benda lain lebih daripada Allah, Rasulullah dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala tu bawa datang kepada kita ni akan keputusannya, iaitu akan azabnya. Tu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak beri jalan tunjuk kepada orang yang fasik. Surah Taubah ayat yang ke-24. Gapo? Daripada ayat ni kita faham, ayat ini cukup menjadi bukti wajibnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni cukup dah. Sebagai jadi dalil, sebagai jadi bukti, tunjuk kata wajibnya kita kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ayat ni beri makna kata wajib. Kerana apa ayat ni beri makna kata wajib kita kasih kepada Rasulullah? Kerana Allah Ta'ala telah menegur dengan keras kepada mereka yang mencintai dirinya, anak-anaknya dan hartanya lebih dari Allah dan Rasulnya. Kerana di sini dalam ayat ni Allah Ta'ala duk tegas, duk tegur kita secara keras, tetap azab bagi orang yang cinta kepada diri dia, anak-anak dia dan harta dia lebih daripada dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. So di situ. Selain itu ayat ini mengiringi juga dengan satu ugutan dan janjian seksa bagi mereka yang mencintai dirinya, anak-anaknya dan hartanya lebih dari Allah dan Rasulnya. Selain daripada itu, ayat ni ugut kita, dan juga ada bahawasanya bagi mereka yang kasih kepada benda lain lebih daripada kasih dia kepada Allah dan Rasulullah itu, Allah Ta'ala goyak kata ada azab, ada azab. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Di sini seolah kata ada janji seksa. Fatarabbasu, maka tunggulah kamu itu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga datanglah oleh Allah Ta'ala akan keputusannya, iaitu azab-azabnya kepada seseorang. Kalau ayat mana disertai dengan janji seksa, maka kata ayat tu kalau ia duk suruh, maka bermakna kata suruh itu adalah perkara yang wajib. Tu dia panggil setengah daripada ulama usulul fiqh itu nak ambil istinbat, nak faham daripada ayat Quran tu. Kalau ayat mana ada janji seksa, masuk neraka tu, masuk neraka ni, kena roteh 100 roteh, kena macam-macam. Kalau ada janji seksa, ada azab, ada tod yang besar daripada perbuatan, kata perbuatan itu adalah perbuatan. Kalau Allah Ta'ala duk suruh, kata dia tu wajib. Kalau Allah Ta'ala duk larang, kata perbuatan itu haram. Maka di sini Allah Ta'ala duk suruh, duk goyak tetap orang yang tak kasih, orang yang kasih kepada benda lain lebih daripada kasih dia kepada Allah dan lebih daripada kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala kata fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah, dipanggil akan datanglah kepada kamu seksa-seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak tunjuk kata wajibnya. Ayat ni kalau orang faham sungguh, dia baca sungguh, tengok sungguh, maka dia akan getirlah kata Allah Ta'ala ni suruh sangat-sangat supaya kita ni kasih kepada dia dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan menurunkan hukum fasik ke atas mereka yang memberitahu bahawa mereka adalah
dan memberitahu bahawa mereka itu adalah tergolong dari kalangan orang yang sesat dan tidak diberikan kepada mereka hidayah. Jadi akhir sekali Allah Ta'ala kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tak beri jalan tunjuk, tak beri hidayah kepada kaum yang fasik. Bermakna kata, perbuatan lagu tu kasih kepada benda lain lebih daripada kasih kepada Allah, lebih daripada kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu perkara yang fasik, dosa besar. Tu dia dah. Selain daripada saat ni Allah Ta'ala janji seksa dah, akhir sekali Allah Ta'ala hujungkan ayat-ayat ni dengan kata orang yang perbuatan demikian itu adalah merupakan orang yang fasik. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Seolah kata Allah Ta'ala akhir ayat ini dengan menurunkan hukum fasik ke atas mereka itu, iaitu ke atas orang yang kasih kepada benda lain lebih daripada kasih kepada Allah dan lebih daripada kasih dia kepada Rasulullah, dan juga memberitahu bahawa mereka itu adalah tergolong dari kalangan orang yang sesat. Mana la yahdi tu kan, Allah Ta'ala tak beri hidayah, bermakna kata orang itu duduk dalam sesat lah, dan tidak diberikan kepada mereka hidayah. Ini faham daripada Allah Ta'ala kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tu adalah dalil daripada ayat Quran. Kita tengok daripada hadis pula. Selain dari ayat Al-Quran, terdapat di dalam beberapa buah hadis yang menunjukkan wajibnya cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada juga tunjuk kata wajib kita beriman, kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Artinya, tidak sepenuh iman salah seorang dari kalangan kamu. La yu'minu ahadukum dengan makna tidak sepenuh iman salah seorang dari kalangan kamu. Iman kita ni belum sempurna. Jika lagu mana? Sehingga aku ini adalah dicintainya, Nabi kata. Sehingga aku ni, Nabi kata, dia kasih kepada aku tu lebih dari ibu bapaknya, anaknya dan manusia sekaliannya. Jadi seseorang itu nak sempurna iman dia kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia kasih kepada ibu bapa dia, anak dia dan manusia lain sekaliannya. Ni merupakan satu perkara yang berat lah bagi kita ni. Jadi Nabi kata tak sepenuh lagi iman kita kalau tak kasih kepada dia lebih daripada kasih kepada orang-orang yang lain. Ni dia perlu kita kena kaji sungguh-sungguh, kita kena mukmun, kita kena duk jurumus, duk gelomok dengan sejarah Rasulullah, dengan sirah Rasulullah, dengan akhlak-akhlak Rasulullah, dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup tangis semua. Ada berasa nak tahu semua Rasulullah ni. Akhir sekali ada jalan yang panggil apabila akal kita dipenuhi dengan maklumat tentang Rasulullah, akhir sekali ia akan bergerak turun di hati. Maka ketika tu dia panggil ada jalan kita ni nak kasih kepada Rasulullah lebih daripada kita kasih kepada benda-benda yang lain. Kalau kita tidak ada maklumat tentang Rasulullah, maka kasih kepada Rasulullah, kita ngaji dah pada minggu yang telah lepas, pada majlis sebelum ni, kata dia adalah kena melalui akal, kena isi masuk. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita beranak tubik mari ni, kasih kepada Rasulullah tu ia belum lagi ada. Sebab Rasulullah tu bukan ibu bapa kita, bukan adik-beradik kita, bukan waris-waris kita. Yang mana kepada ibu bapa ni kita kasih kepada mereka dengan semula jadi tabiat. Semula jadi Allah Ta'ala jadi kita, mari dengan automatik kita kasih kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita. Tak ada kena usaha cari hak tu. Hak tu dipanggilความรักที่ไม่มีเหตุผล ความรักที่ไม่มีสาเหตุ. Tak ada kena cari sebab. Ya mari jap mula lagi. Kalau orang tanya kita, kenapa mu kasih kepada ibu bapa mu? Kita duk mikir nak cari sahih tak jumpa. Sebab kasih tu yang mari semula jadi. Tetapi kasih kita kepada Rasulullah kena cari sebab. Sebab apa kita kena kasih kepada Rasulullah? Tu. Sebab rupa parah dia, sebab akhlak-akhlak dia yang mulia, sebab
mukjizat dia, sebab jasa-jasa dia kepada kita. Sebab tu Nabi kata tak sempurna iman salah seorang dari kalangan kamu sehingga aku ini adalah dicintainya lebih dari ibu bapaknya, anaknya dan manusia sekaliannya. Tu tak. Ni dia panggil merupakan satu kewajipan kita lah. InsyaAllah selepas daripada ni kita semua ni pakat niat, kata kita ni nak dekat diri kita dengan Rasulullah. Nak dekat diri kita ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melalui kita nak kaji, nak mengaji, nak tahu, nak kenal hadiah semua. Setiap hari kita nak tahu hadiah semua. Dengan melalui kita mengaji hadiah, mengaji rupa parah dia, mengaji akhlak-akhlak dia, mengaji jasa-jasa dia. Apabila kita duk baca, kita duk mengaji Rasulullah semua ni, kita akan marilah bertambah kasih kita kepada dia. Dan lama kelamaan lepas daripada kasih kita akan ikut sunnah-sunnah dia. Dan yang paling tinggi sekali, kita akan mari gambar kata Rasulullah tu duk sama dengan kita semua. Mari berasa kata dia duk sekali dengan kita semua. Sebab kita baca banyak sangat-sangat tentang hadiah ni. Apabila kita jumpa satu-satu tempat, satu-satu keadaan, satu-satu anakan, kita akan nampak, kita akan gambar kata Rasulullah apabila ia berdepan dengan keadaan lagu ni, lagu mana dia akan buat. Sampai tahap tu kita akan mari berasa kata kita ni duduk sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Itu nak sampai tahap tu kita kena bersungguh lah, kita kena ngaji banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah keinginan hati. Kena terak sekali lagi bahawasanya kita kasih, kita cinta kepada Rasulullah ni kita ngaji dah dulu. Dia adalah duduk di hati. Cinta kasih ni duduk di hati. Perbuatan yang kita buat tu dia panggil kesan mari natijah pun daripada kita kasih. Pun lap daripada kita kasih ia akan tubik melalui jadikan kelatam kita. Adapun cinta itu dia bukan duduk di kan kelatam ni. Kan kelatam sebagai dalil alamat. Cinta itu ia duduk di hati. Ialah keinginan hati seseorang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengutamakan Rasulullah ke atas semua perkara yang ia cintai. Gapo kata perkara-perkara yang ia cintai tu seperti dirinya, anaknya, dua ibu bapaknya dan sekalian manusia. Tu yang panggil cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita cenderung hati selepas daripada kita terkagum dengan sikap-sikap Rasulullah, dengan akhlak-akhlak Rasulullah, dengan rupa parah Rasulullah dan dengan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terkagum. Lepas daripada kita terkagum, kita pula tapjai. Lepas daripada tu kita akan cenderung hati. Kita akan cenderung hati. Cenderung hati itulah dia panggil kasih, dia panggil rak. Kita moyo hati. Tu Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala berkata, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keinginan untuk taat dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil definisi ta'rif yang diberi oleh Imam Al-Baidawi di dalam tafsir dia, tafsir Baidawi lah. Dia kata satu keinginan berarti selepas daripada kita timbul berasa kagum, berasa cenderung hati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akhir sekali kita ada keinginan untuk nak taat, nak turut perintah dia dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Langsung hati apabila kita kasih kepada Rasulullah ni, kita akan mari nak buat mengikut benda-benda ia buat. Tu nak turut dia mari satu semangat, satu keinginan, satu dorongnya, satu benih kasih takdir tu ia nak cetuh kita ni supaya nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu mari berasa kata tak jemu, tak putus asa daripada nak ikut sunnah dia, nak buat turut jejak langkah dia. Kita ni apabila tidak ada semangat tu, kata kita tak mari, tak gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia buat hidup dia hari-hari itu adalah untuk umat dia.
Ya jang sakit, ya jang lelah, ya jang susah, ya jang tak makan, ya jang luka, ya jang berdarah, ya jang diseksa apa semua tu, pasal ke umat dia boleh terima dakwah dia. Pasal ke umat dia tu jadi selamat. Jang belakang Rasulullah. Tidur malam-malam tidak ada makan ni. Kerana beri semua dah kepada umat-umat dia hak mari minta tu. Supaya nak mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jang dipukul, jang dipunggah, dah jang diseksa sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah. Kabilah Banu Sakif di Taif. Semua tu adalah jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat terhadap kita. Dah, semua tu kehidupan Nabi dia buat untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua hak Nabi buat tu untuk nak beri rahmat, kasih sayang kepada semua sekalian alam ini. Sebab tu Imam Badawi dia kata cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keinginan. Satu keinginan. Keinginan ni mari mana? Mari daripada hati. Bermakna kata kasih itu duduk di hati. Apabila ada keinginan, maka untuk taat, maka ia akan timbullah taat dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah lah nanti kita akan masuk dalam tu. Kali depan insyaAllah kita akan masuk dah tentang sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dah kita sambung lagi jenis-jenis kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tahu dah bahwasanya kasih kita kepada Rasulullah itu adalah merupakan kasih yang kita kena melalui akal ni. Kita kena isi banyak komun kita, maklumat kita tentang Rasulullah, tentang akhlak dia, tentang rupa parah dia, tentang jasa dia, kena isi banyak. Maka nak ambil mana? Benda-benda tu nak ambil mana? Sebab tu mari di sini jenis-jenis kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dak. Kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umumnya terbahagi kepada 3 jenis. Kalau kita nak ngaji Rasulullah ni, doi bab ruam tu ia terbahagi kepada 3 jenis kitab tentang Rasulullah. Yang pertama kita panggil kitab Sirah, kitab As-Sirah. Yang kedua ia panggil kitab Asy-Syama'il, dan yang ketiga ia panggil kitab Ad-Dalail. 3 jenis ni. Maka apakah 3 jenis ni kita mari tengok dah. Yang pertama kitab Sirah. Kitab Sirah adalah kitab yang membicarakan tentang sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafatnya. Iaitu kitab yang fokus kepada ciwak perawat dia. Bukan fokus kepada marayat dia, tak. Ciwak perawat dia. Mula daripada dia mula beranak, lahir hingga sampai wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan kitab ini lebih kepada menyebut perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara tajuk tajuk-tajuk yang duk bahas dalam kitab As-Sirah ini, antara tajuk perbincangannya ialah keturunan Rasulullah. Seperti mana ia duk bahas tentang keturunan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarikh dan waktu lahirnya, masa lahirnya, penyusu-penyusunya, orang menyusu Nabi itu siapa katik, wafat ayah dan ibundanya, matinya ayah Rasulullah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing, Nabi lepas ada tu pelihara kambing, berniaga. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin, menikah kahwin. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Allah Taala lantik dia jadi rasul. Dakwahnya secara sulit, masa duduk di Mekah, dakwah secara sulit itu 3 tahun mula-mula, dan terus terang lepas pada tu Nabi terus terang dakwah dia. Hijrahnya kepada Madinah, hijrah Nabi kepada Madinah dah. Isteri-isterinya siapa katik, peperangannya Nabi pergi berapa kali, wafatnya sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itu dia panggil kitab dia fokus di segi tu, goyak secara hidup Nabi daripada awal hingga sampai wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia fokus di segi sirah, perjalanan hidup. Kitab apa katik? Kalau kitab jenis ni untuk misal dia, kitab-kitab sirah terpenting antaranya kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Di antara kitab jenis ni, jenis sirah ni dia panggil antaranya kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Karangnya bagi Ibnu Hisham yang meninggal pada tahun 218. Kitab Mukhtasar Siratin Nabi
Karengi Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang meninggal pada tahun 900 Hijriah. Antaranya lagi kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karengi Muhammad Al-Khudari, yang meninggal pada tahun 1345, dan lain-lain lagi. Ini yang panggil tuayang, contoh kitab hak berbentuk sirah ni. Iaitu kitab yang berbahas perjalanan hidup. Kebanyakan di tempat kita yang mula ngaji lagu ni, yang mula ngaji kitab sirah ni, semenjak tadika lagi hingga sampai kepada jamiah sekalipun, kitab sirah ni lah, iaitu perjalanan hidup. Padahal sebab tu kita lambat untuk nak dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ada lagi dua jenis kitab. Kitab Asy-Syama'il ada lagi, dan kitab Ad-Dalail. Sebenarnya mengikut guru kami di Azhar, ia kata kalau kita nak cepat kasih kita kepada Rasulullah ni, kita kena mula dengan kitab Asy-Syama'il dulu. Asy-Syama'il, patut gi Ad-Dalail, baru gi As-Sirah. Tapi tempat kita yang mula dengan As-Sirah, lepas tu sudah dengan Sirah. Ia tak masuk kitab Asy-Syama'il, dan ia tak masuk kitab Ad-Dalail. Sebab tu lambat sikit kita ni nak dapat benis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu tetap peperangan Nabi. Kata Nabi perang Badar, bilangan Nabi 313, perangan orang musyrikin 1000 orang. Maka hari itu benar bagi orang Islam. Pada hari itu. Jadi apabila kita tahu sekadar tu dia tak ada jadi, ia tak ada jadi, ia panggil benih nak buat kita kasih kepada Rasulullah tu, dia panggil tak ada jadi betul dak. Ada tapi dia tak ada jadi penuh dak. Tak supaya kita tahu kata Rasulullah ni, dia ni sangat-sangat kasih kepada umat dia. Contohnya gini, ketika tu dia duduk di situ, dia orang mari gitu, itu bagi kita tahu benar lagu tu, kita akan nampak lebih jelas lagi teteh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kasih kepada umat dia. Akhir sekali kita akan nak kasih kepada dia kelik semula. Apa tu? Hak tu dia panggil kitab As-Sirah. Yang kedua kitab Asy-Syama'il. Lagu mana kitab Asy-Syama'il ni? Supaya kita ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong daripada kitab Asy-Syama'il. Adalah kitab yang menyebut fizikal, iaitu rupa parah. Kitab Syama'il ni ia fokus kepada sebut rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Syama'il, jadi seolah kata kitab Syama'il ni ia fokus hak besar-besarnya dua perkara, iaitu fokus rupa parah Rasulullah dan ia fokus akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama hadis ni apabila ia guna lafaz Asy-Syama'il, maka kebanyakan kena kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu asal, dan juga masuk juga di atas jalan ikut iaitu masuk juga sifat-sifat rupa parah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa sebut kitab Asy-Syama'il ni seperti kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bagi Imam Tirmizi, nombor satu sekali hak ada asalnya, iaitu kitab yang duk bincang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk juga di dalam tu rupa parah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh buat kesimpulan kata kitab Asy-Syama'il ini dia duk fokus tentang dua perkara. Yang pertama akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua tentang rupa parah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana kata misal tu kitab-kitab Syama'il termasyhur antaranya kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah susunnya bagi Imam At-Tirmizi yang meninggal pada tahun 279 Hijriah, dan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karyanya bagi As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang meninggal pada tahun 1425. Tahu tak? Dan juga banyak lagi lah kitab Syama'il, di antaranya kitab Muntaha As-Sul ala Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul. Kitab Syama'ilir Rasul ni bagi Syekh An-Nabhani, Muntaha As-Sul tu bagi Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abadi Al-Lahji. Ni kitab ni. Dan kitab ni patut belilah, ada 4 jilid semua. Mata dia
Syama'ilur Rasul tu adalah bagi Syekh Nabhani, Yusuf Nabhani. Adapun sarah dia, hasyiah dia tu, syarah dia tu Muntaha As-Sul tu bagi Syekh Abdullah Al-Lahji. Ni kitab sangat-sangat bagus, seolah tu dia buat kesimpulan daripada kitab-kitab yang sebelum dia. Kalau kitab Syama'il Muhammadiyah tu, ni kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ni patut beli jugalah. Terutamanya bagi syarah bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nama dia Al-Mawahibul Ladunniyah ala Syama'il Muhammadiyah, patut ditahqiq oleh Muhammad Awamah ni. Darul Minhaj ni panggil cetak yang terbaik sekali. Hak ni kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmizi. Semua lagu ni kitab yang perlu kita baca, perlu kita muzakarah lah. Adapun tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ada banyak lah dalam kitab Asy-Syifa, dalam kitab Muntaha As-Sul pun ada juga, dan banyak-banyak lagi kitab. Maka kalau tak sewi payah, maka tengoklah kitab saya terjemah. Saya ambil daripada kitab kita duk baca lah ni lah, saya ambil daripada kitab Syifa tu, iaitu kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemah ni. Tu yang panggil jenis kitab yang kedua. Dan yang ketiga, Kitabud Dalail. Gapakah kitab Ad-Dalail? Adalah kitab yang menghimpunkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab yang duk himpun tentang mukjizat. Dalail dengan makna dalil-dalil yang menunjukkan kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi dalil, itu jadi nabi. Maka mukjizat itulah yang nak menunjukkan kata nabi kita ni jadi nabi. Kitab-kitab dalail yang termasyhur antaranya kitab Dalailun Nubuwah, karangan bagi Imam Al-Baihaqi yang meninggal pada tahun 458. Dalailun Nubuwah. Kitab A'lamun Nubuwah, karangan Asy-Syaikh Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 450 Hijriah. A'lam dengan makna dalail juga. Ada setengah kitab yang guna A'lamun Nubuwah. A'lam dengan makna dalil-dalil juga. Alamat-alamat. Tu. Dan juga Dalailun Nubuwah. Itulah tu, dalail dengan a'lam dia panggil makna itulah, iaitu nak kitab-kitab yang nak tunjuk bukti-bukti, dalil-dalil kata nabi kita ni jadi nabi. Maka semua tu adalah mukjizat lah. Dan kitab Mu'jizatun Nabi, karangan bagi Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 774. Lafaz mukjizat, lafaz dalail, lafaz a'lam, iaitu makna itulah belaka tu, iaitu kitab yang duk bahas tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak membuktikan kenabian bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, hak tu yang panggil kitab yang karya khas. Ada karya Hasirah khas, kitab karya Hasyama'il khas, kitab yang karya Dalail khas. Dan ada setengah kitab yang himpun. Kadang-kadang himpun dalail dengan syama'il. Kadang-kadang himpun tiga-tiga pun ada. Sirah, syama'il, dalail. Tengok. Perlu diketahui bahawa antara kitab yang ditulis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan jenis syama'il dengan ad-dalail. Ia himpun di antara asy-syama'il dengan ad-dalail, dan mengupaskan juga perkara yang berkaitan dengan hak individu, iaitu hak peribadi muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termasyhurnya kitab jenis ini yang himpun di antara syama'il dengan dalail, iaitu kitab Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa bagi Al-Qadhi Iyad, bagi Syekh Qadhi Iyad, iaitu kitab yang saya ambil terjemah daripada kitab Asy-Syifa tentang akhlak Rasulullah ni. Kitab Asy-Syifa ni dia himpun di dalam ni dalail dengan Asy-Syama'il, dia himpun dalam ni. As-Sirah tak ada lah ni, As-Sirah ni tak ada dalam kitab Asy-Syifa. Tapi ia himpun di antara Asy-Syama'il dengan ad-dalail. Karangan Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi yang meninggal pada tahun 544 Hijriah. Kitab ini, iaitu kitab Asy-Syifa ni, mendapat perhatian dan pujian dari para ulama. Banyaklah kitab Asy-Syifa dipuji oleh ulama. Sehingga dikatakan, sehingga ada kata laula syifa
ma'urifal Mustafa. Maksudnya, jika tidak dengan kitab Asy-Syifa bagi Al-Qadiyah, tidak dikenalkan Mustafa, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kata kalau tidak ada kitab Asy-Syifa ni, maka tak kenal lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang nak kenal Nabi, maka dia kena bacalah kitab Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Kitab sejarah, kitab tentang Rasulullah yang paling besar sekali, iaitu kitab kitab ni, kitab Subulul Huda war Rasyad. Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad bagi Asy-Syaikh As-Salihi Asy-Syami. Kitab ni dia ada semua 13-14 jilid. Kitab ni dia himpun semua sejarah Nabi, syama'il Nabi, dan juga khasa'is Nabi, dalail Nabi. Dia himpun semua kitab ni. Ada semua 13 jilid besar-besar ni. Satu jilid ni berapa muka ni? 900 lebih. Satu jilid. Banyak dah semua 13 jilid. Kitab ni merupakan kitab yang goyak sejarah laik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara laik kitab ni. Sebab tu tubik semua 13 jilid. Nama dia Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Kalau orang duduk Mesir tu boleh belilah hak Majlis A'la. Kitab tak ada mahal ni. Majlis A'la. Kitab ni yang terbaik lah. Dia panggil yang bahas. Dia panggil sepanjang lebar. Dan juga hak buat rikasai daripada kitab ni, nama kitab dia Al-Mawahib Al-Ladunniyah bagi Imam Al-Qustullani. Tu dia panggil kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Seolah atau dia buat kesimpulan daripada kitab sebelum ambil daripada kitab ni, cara tertib ke apa. Makna kata di sini kita boleh buat kesimpulannya, kitab yang ada hubung kait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama kitab As-Sirah, iaitu kitab yang bahas sifat perawat perjalanan hidup Nabi, beranak bila, anak siapa, pak dia nama apa, ibu dia nama apa, dan ibu dia mati bila, dia menega, dia perah kambing, dia dilantik jadi rasul. Dia panggil lagu tu. Kalau kecek lagu tu dia panggil kitab As-Sirah. Yang kedua kitab Asy-Syama'il. Kitab Syama'il ni fokus kepada rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kitab Ad-Dalail. Kitab Dalail ni dia panggil kitab yang duk tunjuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Dalail ni boleh panggil juga a'lam, boleh panggil juga mukjizat, dan juga boleh panggil khasa'is. Khasa'is, Dalail, a'lam, mukjizat ni dia panggil kitab-kitab yang duk fokus khas bagi mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Penyusun sangat yakin bahawa kitab-kitab yang telah disebutkan, kitab-kitab semua yang disebut tu, dia panggil sangat mempunyai keberkatan. Kitab yang mempunyai keberkatan. Kitab-kitab tersebut patut dijadikan sumber rojoknya dalam menyusun kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlulah, dia panggil patutlah, dia panggil kita ambil kitab-kitab orang dulu-dulu ni sebagai jadi rojoknya kita untuk nak bahas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata-kata musannif dari kitab-kitab tersebut patut dinukilkan secara berhuruf dan diterjemahkan. Bahkan kalau kita nak karya kitab sejarah atau kitab akhlak atau kitab rupa parahnya, sepatutnya kita jangan tinggal nas-nas, perkataan-perkataan bagi ulama-ulama hak dulu-dulu ni. Jangan tinggal. Sebab apa? Perkataan mereka mempunyai keberkatan. Sebab tu saya buat kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Saya buat nas bahasa Arab dulu, tu saya terjemah. Sebab saya yakin bahawa perkataan mereka tu ada keberkatan. Adapun kalau kita karya suku ni, kita tak yakin dengan keberkatan kita. Kita siapa ya? Perkataan kita kadang-kadang ya tak jerak masuk di dalam hati-hati orang lain. Tak sama dengan ulama dulu-dulu. Ulama dulu-dulu ni perkataan mereka tu boleh jerak. Apabila kita baca perkataan mereka tu, tulisan mereka tu, kita mai berasa dah di hati. Kerana ketika mereka tulis tu, mereka rasa lagu tu dah. Tu dah. Sebab
lebih kita asyifa ni, kita baca dia supaya jadi ubat sungguh. Kita baca dia jadi mari bersera di hati lalu dah. Kita mari gambar kata musannif dia, iaitu Syekh Qadi Iyad tu, ketika dia karya kita asyifa tu, dia berasa lagu tu hati dia duk kasih kepada Rasulullah dah. Apabila dia tulis, orang baca pun berasa kasih juga, sebab hati dia ketika dia duk tulis tu, dia panggil duk berasa lagu tu dah. Sebab tu kita ni tak ada keberkatan. Sebab tu kita kena tupai lah perkataan. Sebab tu saya wari lah dalam kitab saya ni perkataan bagi Qadi Iyad. Kemudian saya terjemah dan saya wari huraian di bawah tu. Kadang-kadang saya nak tulis kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, saya kena selawat banyak, selawat banyak, sehingga hati kita ni mari berasa sera dengan Rasulullah, baru kita boleh tulis kitab. Baru kita boleh tulis kitab. Lagu tu lah saya duk buat kitab akhlak Rasulullah ni. Hari mana saya mari berasa sengih, berasa jauh dengan Rasulullah, saya tak tulis. Saya kena selawat dulu, baca wirid dulu, semaya hajat apa, sehingga hati kita ni mari berasa kasih, mari berasa cinta, mari berasa terikat, baru kita boleh tulis. Sebab apa? Sebab kita bimbang-bimbang takut orang baca tu dia tak ada mari perasaan, sebab kita sendiri pun tidak ada perasaan juga ketika kita buat kitab tu. Bimbang lagu tu. Padahal niat kita supaya apabila orang baca kitab tu nak mari berasa kasih dan cinta kepada Rasulullah, maka kita sendiri pun kena ada lagu tu lah. Sebab tu kadang-kadang kita semaya baca wirid, baca selawat, baca dalailul khairat, baca apa, supaya waktu kita nulis, kita naik, kita karya kitab tu, perasaan kita ada lagu tu, dan perasaan tu lah akan dirasai oleh orang yang baca kitab. Tu merupakan satu perkara yang penting. Sebab tu kitab banyak lah ni, kitab-kitab di dalam dunia akademik ni banyak, tapi kadang-kadang kitab ni kita baca tak berasa apa. Kitab ni kita baca mai bahasa sera, kerana muallif dia tu, penulis dia tu, dia rasa lagu tu dah ketika dia tulis tu. Sebab tu penting kitab barakat ni. Kitab barakat kita cek, seperti kitab musalli, kitab faridah, semua orang terima. Kita nak tuduh tahu mana kitab musalli, kitab faridah, tuduh lagi, tapi buktinya Tuhan terima dah kitab tu. Mana cara Tuhan terima kitab tu? Iaitu talaqathu al ummatu bil qabul. Ummah tu terima kitab. Kalau nak baca akidah, baca faridah lah. Kalau nak baca fiqh, bab semaya, maka bacalah musalli. Bukan tempat kita saja, siapa kepada Malaysia, siapa kepada negara Brunei Darussalam pun lagu tu lah. Kitab faridah, kitab musalli dibaca di masjid-masjid dan sebagainya. Tu sebagai tanda kata tu dia tu dia panggil ikhlas, tu dia tu barakat, sehingga Allah Ta'ala terima amalan dia dan kerja-kerja buat dia, dan juga Tuhan nak tunjuk keberkatan dia, maka semua umat tu terima. Apa lah tu? Penyusun sangat yakin bahawa kitab-kitab yang telah disebutkan sangat mempunyai keberkatan. Kitab-kitab tersebut patut dijadikan sumber rujuk dalam menyusun kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tulis sendiri dak, bahkan kita kait dengan ulama dulu-dulu. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai keberkatan. Kita tak ada berkat, kita ni nak tupai mereka ya. Bahkan kata-kata musannif dari kitab-kitab tersebut patut dinukilkan secara berhuruf dan diterjemahkan, kerana ia akan lebih cepat membantu dan menabur benih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akal dan dalam hati pembaca dan mereka yang mempelajarinya. Dengan keberkatan tu kitab Syifa, apabila kita ambil perkataan dia masuk di dalam kitab-kitab kita tu, akan lebih cepat buat orang baca kitab kita tu lebih cepat ada benih cinta dan kasih kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia yang panggil. Keberkatan ni suatu perkara yang sangat penting lah. Kadang-kadang kita orang belakang ni buat kitab besar, tapi kadang-kadang tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Orang baca tu tak ada jadi lebih dekat kepada Allah. Ada apa baca maklumat boleh, komun boleh,
Tapi komun hak boleh tu tak ada seruan jadi dia tu jadi takwa. Jadi lebih takut kepada Allah Ta'ala. Maka tak ada guna seseorang itu apabila dia mengaji, buat hati dia tu tak ada jadi takwa, tak ada jadi kasih, tak ada jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak gunalah ilmu-ilmu. Sebagai tanda kata ilmu yang dia boleh tu dipanggil ilmu yang belum lagi manfaat. Sebab ilmu yang dia dapat itu tak ada buat dia tu kau dekat dengan Allah Ta'ala, kau kasih kepada Allah Ta'ala, kau ada sifat tawadhu', sifat merendahkan diri. Kita bimbang-bimbang takut ilmu yang kita dapat tu buat kita rasa lebih bangga, nampak orang tu jadi kena lebih. Kita seorang yang tinggi, kita seorang yang kena, kita seorang yang betul, orang lain tu tak kena lebih, tak ada siapa boleh lawan dia seorang habuk, orang lain tu jahil belaka. Kita bimbang lagu tu. Itu sebagai tanda kata benar kita boleh tu bukan ilmu sekali, bahkan jadi maklumat. Ilmu apabila kalimah ilmu ni kalimah yang tinggi. Sebab atau ilmu ni dia mari sekali dengan barakah lah dah. Dia mari dengan berkat, dia mari dengan takwa. Tu kalimah ilmu di dalam Islam. Sehingga kita nak terjemah kalimah ilmu ni pergi kepada sains, kepada apa lagi bahasa Inggeris itu tak boleh. Sebab ilmu adalah ilmu. Kita nak kata ilmu adalah sains, tak boleh. Sebab apa? Sebab sains ni dia tak ada mari sekali dengan sains tu takwa, tak ada. Ada pun ilmu ni dia mari selalu dengan takwa. Sebab tu nak terjemah kalimah ilmu jadi bahasa lain ni, dia nak terjemah payah. Sebab ilmu ni dia mari dengan takwa selalu dah. Bahkan al-ilmu adalah ilmu, kena terjemah dengan ilm. Dan ilmu lalu dah. Tu nak ayat tingginya nilai ilmu. Adapun benda yang kita boleh tu, lepas tu benda kita faham tu, tak ada buat kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Dia tak panggil ilmu, dia panggil maklumat, dia panggil ข้อมูล dia ไม่ใช่ความรู้ dia เป็นแค่ข้อมูล dah. Maka ข้อมูล tu dia panggil kadang-kadang buat kita jadi bangga, jadi takabur. Dah. Adapun ilmu yang kita boleh tu dia memang dia buat kita lebih dekat, lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekadar sajalah untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada esok hari pagi. Kita akan masuk dah lah, iaitu sifat hilmuhu wa ihtimaluhu wa sabruhu wa afuhu sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada esok hari ini kita akan masuk cara sifat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini sekadar saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma zayyinna bi akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Allahumma ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama jama'ta bainar ruhi wan nafs waj'alhu ruhan li zawatina min jami'il wujuh fid dunya qabla al-akhirati ya karim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. دوما في كل مكان صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان صلى